Assalamualaikum. Kita masuk bab baru lah. Muka surat. Pasal dah habis lah. Kita masuk tajuk baru kan. Kita dah selesai kitab-kitab. Kita masuk ke dalam bab tu. Kita berpergi kepada larangan yang keempat. Larangan yang keempat. Sebab perintah yang keempat selesai dah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ya. Larangan yang keempat. Muka surat 675. 675. Sebab kita perintah yang keempat selesai kan. Perintah yang keempat dah selesai. Kita pergi kepada larangan yang keempat. Dia lepas satu perintah, kita baca satu larangan. Selesai larangan, kita boleh macam ya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Suratul Ali Imran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi summa istaqim. Muslimin, muslimat, khususan kepada imam yang mengepalai solat pada malam ini, ahli tangkuasa masjid, tidak dilupakan ibu-ibu, bapa-bapa serta keluarga dan anak-anak kita yang turut kita doakan agar semuanya dilimpahi rahmat dan hidayah Allah. Kita mulakan pertemuan malam ini seperti biasa. Saya ingatkan diri saya yang dhaif ini, kita mulakan pertemuan ini dengan kita meluruskan niat hadir, tiada sebab lain hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan akan disandarkan apa niat yang ada dalam hati masing-masing. Setelah kita betulkan niat, kita ingatkan Allah, kita ucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah.
Kenapa syukur? Syukur kerana sampai saat ini nampaknya Allah terus panjangkan umur. Alhamdulillah. Namun yang lebih bermakna, panjang umur dalam keadaan kita menikmati anugerah Islam, anugerah iman. Alhamdulillah. Maka marilah sama-sama kita menunjukkan bukti kita, syukurnya kita atas anugerah Allah, panjang umur dalam keadaan kita sebagai orang Islam yang ada iman, dengan cara kita mematuhi semua perintah dan larangan Allah di dalam Al-Quran. Sebab itulah kita memilih membaca kitab Du'at Anil Fahsya'i wal Munkar, tulisan Asy-Syaikh Muhammad Jibril At-Tibyan, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu yang bertajuk Mengenal Lebih 90 Perintah dan Larangan Allah di dalam Al-Quran. Maka penulis kitab ini telah menyenaraikan ada 47 perintah Allah dalam Al-Quran dan ada 51 larangan Allah di dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, kita telah selesai membaca perbahasan yang panjang perintah Allah yang keempat, bermula dengan perintah Allah yang pertama, beriman kepada yang gaib, dirikan solat, berinfak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan selesai pada kuliah yang lalu beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti biasa, setelah selesai kita membaca satu perintah, kita akan berpindah kepada tajuk larangan untuk imbang. Malam ini kita berada pada tajuk larangan yang keempat, iaitu kita telah pun selesai membaca 3 tajuk larangan Allah kepada kita, iaitu larangan nombor 1, menjauhi sifat-sifat munafik. Yang kedua, Allah larang kita melakukan syirik. Yang ketiga, Allah larang kita jangan halang manusia dari jalan Allah. Dan malam ini kita akan berada pada tajuk larangan yang keempat, iaitu jangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Muka surat 675. Baik, kita mula. Tajuk kecil. Yahudi dan Nasrani, musuh yang dianggap kawan. Menurut penulis kitab ini, Asy-Syaikh Muhammad Jibril At-Tibyan, dunia sedang menuju penghujungnya apabila majoriti orang Islam mengingkari perintah Allah. Masanya semakin dekat umat Islam akan hancur binasa. Ia bersangkutan dengan akidah dan cara hidup. Bakal terhalangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ini terjadi, kepada siapakah kita akan minta pertolongan? Makbulkah doa kita walaupun diaminkan oleh ratusan ribu jamaah? Tuan-tuan muslimin, muslimat rahmatullah sekalian, maka permulaan muqaddimah malam ini, tajuk kecil pun kita rasa perkara yang tak dijangka. Kata penulis kitab ini bila sebut Yahudi wan Nasara, musuh, tapi kita anggap kawan. Ni dunia hari ni, Quran bagi tahu Yahudi wan Nasara ni jaga-jaga. Dia ada sejarah yang panjang memusuhi Islam. Tapi zaman hari ini dua-dua ini dianggap kawan, kata penulis kitab ini. Jadi pada saat ini kita terikat banyak dengan cara hidup yang ditunjukkan oleh Yahudi wan Nasara. Maka sebab itulah kata penulis kitab ni di awal muqaddimah yang pertama ni, bila kita bersangkutan dalam bab akidah, cara hidup pun dah cara hidup seolah-olah cara hidup Yahudi wan Nasara. Macam mana kalau apa-apa berlaku pada umat Islam, boleh tak doa kita ini didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sebut Yahudi wan Nasara ni musuh. Tapi bila kita berada seperti mereka, berkawan dengan mereka, agak-agak doa Allah dengar tak? Itu maksud perenggan yang pertama ini. Perenggan yang berikutnya, menurut Asy-Syaikh Muhammad Jibril, Yahudi wan Nasara mereka menjadi kafir apabila berjinak serta menghampiri kumpulan manusia yang terang-terangan memusuhi Allah dan Rasulnya.
Secara tidak sedar mereka telah dipandu keluar dari golongan Islam. Nampak seperti mudah, tetapi ianya amat berat. Oleh itu biarlah tidak nampak warak, asalkan tidak menjadi kafir seperti ini. Kata Syekh Mak Jibril, hari ini manusia telah berjinak-jinak. Berjinak-jinak ni maknanya mula mendekati, mula menerima jenis kelompok manusia yang mengikut Yahudi wa Nasara ni, akhirnya memusuhi Allah, memusuhi Rasul. Perlahan-lahan golongan yang hidup secara mereka ini memandu umat Islam keluar daripada cara hidup Islam yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Syekh Jibril nasihatkan kita, biarlah tak nampak warak, tak nampak pun kita ni ada jubah mungkin, tapi jangan sampai kita keluar daripada Islam. Kafir ni beratlah. Perenggan yang berikutnya, masanya akan tiba bila manusia kehilangan agamanya hanya kerana tidak cerdik memilih teman dan rakan setia. Manusia Islam akan ramai-ramai menjadi pendusta atau munafikin apabila kata-kata mereka tidak serupa dengan apa yang mereka lakukan. Dalam solat mereka mengucapkan ikrar bahawa hidup dan mati hanya untuk Allah, tetapi hakikatnya mereka mendustakannya dalam kehidupan apabila mengambil musuh Allah sebagai teman setia dalam masa yang sama mengkhianati sesama Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala secara terang berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda 'ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 120. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepada kamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong kamu. Surah Al-Baqarah ayat 120. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, rahmatullahi sekalian, tengok baik-baik. Kita tak kerja apa-apa, kita tak kerja muka surat, kita bukan nak fikir kitab ni tebal Ustaz, bila nak habis mari kita laju sikit. Kita perhati satu-satu kata Syekh Mak Jibril. Bukan saya nak sebut, tapi bila Syekh Jibril sebut, kita tengok. Hari ini manusia hilang agama. Sebab apa? Tak cerdik. Tengok, jadikan teman dan rakan. Maka Islam hari ini tinggal nama aja. Islam hanya nampak dalam acara-acara tertentu aja. Cara hidup udah jauh. Akhirnya bila manusia yang dahulunya mereka ini mengakui mereka orang Islam, sudah berteman rapat dengan Yahudi wa Nasara, kumpulan-kumpulan yang seperti ini, akhirnya mereka ramai-ramai jadi pendusta atau jadi munafik dalam hidup mereka. Jadi kita ni kalau banyak cakap berdusta, kita tahu kita cakap apa. Maka hati-hatilah dengan peringatan malam ini. Sila buat muhasabah semula, adakah kita ini hidup seperti yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya? Dusta ni sudah jadi satu mainan di khalayak ramai. Dalam solat
mereka sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku kerana Allah. Akhirnya itu di bibir saja, tidak berlaku ikrar ketika dalam solat itu di luar kehidupan mereka. Hakikatnya mereka banyak berdusta dan mengambil musuh Allah sebagai teman setia, dan akhirnya yang paling sakit sekali, kata Syekh Jibril, mengkhianati sesama Islam. Ini yang berlaku. Saya tak mau fokus benda kecil, kita tengok dunia keseluruhannya. Kita tak tahu apa percaturan Yahudi dan Nasara tentang Islam hari ini. Sikit saya nak sebut pada tuan-tuan dah. Ni kita nak merdeka ni, 31 Ogos 1957. Tuan-tuan dengar baik-baik. Kita ni merdeka tarikh 31 Ogos 1957. Persekutuan Tanah Melayu. Nama Malaysia ni bila muncul? 16 September 1963. Berapa tahun tu? Daripada tahun 1997 kepada 63. Berapa tahun tuan-tuan? 6 tahun. Jadi kita duk bayang nama Malaysia ni muncul 1963. Tuan-tuan buka buku sejarah. Nama Malaysia ni disebut bila? Tahun 1887 oleh Lord Brassey. 1887 dah sebut dah Malaysia gabungan negeri-negeri Tanah Melayu, Sabah, Sarawak. 1887. Kita ni dapat Malaysia 1963. Depa sebut nama Malaysia tu 1887. Maknanya apa? Cerita kita hari ni semua sudah cuba diarah tujukan oleh satu kuasa besar yang didalangi oleh Yahudi dan Nasara. Jatuhnya khilafah Uthmaniyah sebab orang Islam sendiri di dalamnya ada golongan-golongan yang dikatakan munafik. Saya minta tuan-tuan sila baca bagaimana seorang pelajar sarjana, tak silap saya sarjana dalam PhD, yang akhirnya dia sudah mengeluarkan 3 buku tentang kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Baca buku tu, novel. Dan dalam kajian beliau, Melaka ni bukan seperti yang kita kenal, bertembung atau berlawan dengan Portugis menggunakan tombak dan keris. Itu tak betul. Kesultanan Melayu Melaka masa itu sudah ada pistol, sudah ada meriam gergasi. Semuanya berlatar belakangkan masa itu khilafah Uthmaniyah. Dan bila pergi tengok gambar-gambar besar di museum Portugal, mereka melakarkan, dulu tak ada kamera, mereka lakarkan gambar tokoh Alfonso de Albuquerque yang merempuh Melaka 1511 tu. Mereka lukis poster, bawah tu mereka tulis The Conqueror of Malacca. Kenapa orang tahu ini gambar Alfonso de Albuquerque? Alfonso tengah pegang pedang, ada gambar-gambar tentera Portugal, berlatar belakangkan apa? Satu pemandangan yang indah, kota yang cukup besar, ada kubah-kubah. Maknanya kota Melaka tu hebat. Tonton baca buku. Dan penulis ataupun yang mengkaji ini buat kesimpulan, begitu payahnya Portugis untuk menawan Melaka pada 1511 itu, yang akhirnya tercatat dalam sejarah mereka berjaya meruntuhkan Kesultanan Melayu Melaka itu, bukan sebab hebatnya Portugis, tetapi disebabkan di dalam kota itu sudah ada yang dikatakan musuh dalam selimut, duri dalam daging, api dalam sekam, yang Syekh Jibril sebut malam ni, orang Islam sendiri memusuhi sesama Islam. Ni Melaka berdiri 100 tahun lebih.
habis. Kita baru merdeka berapa lama? Ni, kita sambut merdeka 31 Ogos ni tahun ke yang 60 berapa? Berapa tuan-tuan? 60? 63. Melaka berdiri 100 tahun lebih. Boom. Kita baru 63. Sila hari bulan. Kalau berjayalah Yahudi dan Nasara memanipulasikan kelemahan kita, saya minta tolong, minta doa kepada Allah lah supaya selamatkan negara kita ini daripada apa yang disebut oleh Syekh Ahmad Jibril At-Tibian. Sebab apa? Musuh Allah ni cukup cekap sampai kita bergaduh sama sendiri, mengkhianati sama Islam. Dan disebut firman Allah dalam surah Al-Baqarah apa? Walan tarda angkal yahudu walan nasara. Yahudi wa Nasara ni dia takkan tidur lena, takkan berhenti melihat kemakmuran negara-negara umat Islam. Selagi Malaysia ni yang kita sayangi ini meletakkan agama dalam hidup, yang ini dia tak boleh terima. Jangan tuan-tuan ingat bila nak habis cerita ni, takkan habis. Takkan habis. Jadi perancangan demi perancangan Yahudi wa Nasara pada dunia Islam keseluruhan berlaku sepanjang waktu, sampai dunia Islam, daripada yang besar sampai yang kecil. Apa Quran sebut? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ikut dia, cara hidup dia. Bila saya baca artikel-artikel luar negara, bila berlaku letupan pelabuhan di Beirut, Lebanon, itu semua kalau tuan-tuan tengok artikel-artikel penulisan peringkat luar ni, gambaran apa? Adalah lepas ni akan berlaku pada negara rantau Asia Barat tu. Dia akan berlaku suatu nanti. Kita tak tahu perancangan kuasa-kuasa besar yang didalangi oleh Yahudi dan Nasara. Dia pun catur tuan-tuan, kita duk telagah lagi. Maka sebab itu tuan-tuan yang rahmatullahi sekalian, teliti baik-baik satu-satu ayat yang disebut oleh Syekh Ahmad Jibril, sehinggalah Allah SWT merakamkan satu peringatan kepada kita. Yahudi dan Nasara ni takkan redha dengan kamu. Kamu kawan dengan dia pun dia takkan redha. Sampai bila? Sampai tattabi'a millatahum, sampai ikut agama mereka, cara hidup mereka, cara fikir mereka. Tapi Allah bagi amaran kat kita, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah yang benar. Ini maknanya kita kena mujahadah. Bila kita berdepan dengan orang-orang ataupun manusia-manusia yang membawa pemikiran Yahudi dan Nasara ni, kita kena teguh mengatakan qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Itu kita kata istiqamah yang Nabi sebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi summa istaqim. Nabi pesan kat kita apa? Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah kamu. Apa makna istiqamah? Setelah lidah mengaku beriman, aku beriman pada Allah. Apa maknanya? Selepas tu kita disuruh istiqamah. Saya mengambil pandangan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin dalam mensyarahkan perkataan istiqamah ini. Istiqamah setelah lidah mengaku beriman bermakna kita menjadi manusia yang patuh dengan syariat yang datang dari Allah, yang ada dalam Quran. Patuh dengan syariat setelah jadi orang Islam, itu mana istiqamah. Maka kita istiqamahlah dengan petunjuk yang dibawa oleh Al-Quran. Yang kita baca ayat setiap kali bulan Ramadan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Apa sifat Al-Quran? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadan kita baca ayat ni. Dalam bulan Ramadan di dalamnya turun Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Sifat Quran apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan memberi penjelasan tentang petunjuk. Istiqamah kita dengan petunjuk Al-Quran.
Bila kita berhadapan dengan karenah-karenah yang nampak bertentangan dengan apa yang Allah sebut, apa yang ditunjukkan oleh Rasul, kita kena firm, mujahadah. Kul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Allah sebut lagi, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepada kamu, Allah bagi amaran kat kita, hang sudah ada ilmu, sudah ada petunjuk Al-Quran, duk ikut depa lagi. Allah bagi amaran apa? Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong kamu selepas ini lagi dah. Mana mau? Bila Allah kata Allah takkan menjadi pelindung dan penolong ni, merangkumi bukan sahaja di dunia, maka berpanjangan sehingga akhirat. Allah tak tolong dan Allah tak bantu kita lagi dah. Bahaya agenda besar Yahudi wa Nasara sehingga kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok perenggan yang berikutnya. Memang tak apa nak selesa nak dengar lah, tapi kita baca kitab, baca lah. Malangnya hari ini berapa banyak para pemimpin Islam dan orang-orang Islam meminta pertolongan, perlindungan dengan memberi wala'. Wala' ni maknanya apa? Loyalty kepada Yahudi dan Nasrani, dan bahkan mengikuti cara hidup mereka. Mereka inilah yang barangkali yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sebagai telah mengekori kepada pihak ahli kitab kemanapun mereka pergi, bahkan sampai ke lubang biawak sekalipun. Wa qala Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bishibrin wa zira'an bizira'in hatta law salaku hujra dabbin lasalakatumuhu. Qulna ya Rasulullah qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara. Tuan-tuan, Nabi sebut kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, dari seharta kepada sehasta, sehingga kalau mereka salaku hujran dabbi, masuk lubang dob ni lubang biawak, la salaktumuhu, kamu pun ikut juga depa. Sahabat tanya, qala faman, siapa orang ini? Nabi kata apa? Al-yahuda wan nasara. Para sahabat lantas bertanya, apakah yang Tuan maksudkan ini orang-orang Yahudi wan Nasara? Ya, Rasulullah jawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Kita ni perlahan-lahan akan melihat perkara ini depan mata kita, lambat dan cepat saja. Kata Syekh Jibril apa? Hari ini banyak pemimpin Islam, orang Islam minta tolong, pertolongan, minta perlindungan dan memberi wala'. Wala' ni apa? Ketaatan kepada Yahudi wan Nasara. Akhir sekali ikut cara hidup mereka. Pemimpin, bukan tuan-tuan, pemimpin. Negara mana Ustaz? Sila tunjuk contoh. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu nak sebut. Negara kita macam mana Ustaz? Wallahu a'lam. Doalah kepada Allah. Akhirnya semua orang ikut cara hidup Yahudi wan Nasara, sikit-sikit. Paling dahsyat lagi, Nabi kata akhirnya dia masuk lubang top, lubang biawak pun hampa ikut jugalah besok sekali. Ini cerita yang datang daripada pengkhabaran Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Muka surat 677. Mengapa para pemimpin Islam dan orang-orang Islam bersikap demikian? Kerana dalam dada mereka sudah tertanam adanya khauf, rasa takut. Maka Allah Rabbul Alamin menurunkan hukuman, yakni undang-undang yang bersifat tegas dan muktamad, yang menjadi hukum dasar bagi pemimpin Islam dan orang-orang Islam.
Bagaimana bahapan golongan Yahudi dan Nasara dalam seluruh aspek kehidupan mereka? Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia kamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Suratul Maidah ayat 51. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati sekalian, Syekh Jibril tanya kita, mengapa pemimpin Islam dan orang Islam bersikap mengikut sikit-sikit Yahudi wan Nasara? Kenapa ikut? Salah satu sebabnya khauf, takut. Takut apa? Salah satu yang saya lihat, kebanyakan hari ini orang terpaksa ikut kuasa-kuasa besar ni. Pertama sekali, nak serang dari sudut persenjataan mungkin mereka tak buat, sebab mereka kononnya menjamin keselamatan dunia daripada hancur akibat peperangan. Tapi mereka menguasai ekonomi. Maka kita pernah dengar tekanan ekonomi yang berlaku pada negara tertentu akibat tidak mengikut apa yang telah disyaratkan oleh mereka sendiri. Sedangkan di sana, di barat, mereka boleh buat apa saja mereka suka. Contoh, di Eropah, negara Eropah, mereka ada satu pertubuhan besar, bersatu dalam sudut ketenteraan. Nama kumpulan itu North Atlantic Treaty Organization, NATO. NATO ni semua negara Eropah duduk dalam NATO. Salah satu syarat anggota NATO ni apa? Mana-mana negara dalam NATO diserang, maka kamu akan berdepan dengan kami semua. Seolah-olah mereka itu tentera Ahzab. Kalau mereka berperang dengan salah satu negara NATO, kamu tunggulah tentera NATO daripada negara-negara sekutu NATO, daripada Amerika, daripada Britain, daripada Jerman, gabung ni serang negara kamu. Daripada kita ada. Kita ada satu aja, OIC. OIC apa dia, tuan-tuan? Organization Islamic Conference, pertubuhan Islam sedunia lah, OIC. OIC boleh bincang apa? Dia ada kekuatan tak seperti NATO? Tak boleh buat. Tak boleh buat. Buktinya apa? Bila Palestin disembelih, OIC boleh mampu tak gerakkan semua tentera negara Islam, kita pertahankan Palestin? Boleh. Buat negara NATO? Tu satu. Nampak sangat lemah kita ni. Yang paling rasa lagi kita ni, UAE yang terbaru, negara Islam yang ketiga dalam dunia, mengiktiraf kerajaan Israel. Habis. Negara Islam yang ketiga. Lepas apa? Mesir. Tak silap saya Jordan, kalau tak silap saya lah. UAE yang terbaru mengiktiraf Israel, maknanya Israel boleh ada kedutaan. Ada orang tulis dalam internet, dia kata semua negara Islam ni memang tak iktiraf, tapi perniagaan secara sembunyi ada dengan Israel.
Penulis tu kata apa? Termasuk negara kita, kata dia. Orang tanya saya macam mana? Wallahu a'lam. Sebab Israel kalau dia senaraikan perniagaan ekspor import dia ni dengan negara-negara luar, dia ada negara-negara yang jelas tu dia tulis, yang lain-lain tu dia tulis kecil je, lain-lain negara. Dia berkata semak negara mana yang terlibat, negara-negara lain. Wallahu a'lam. Saya doa benda ni tak betul. Dahsyat. Itu satu contoh. Satu lagi tengok Eropah. Eropah kalau pergi ke mana-mana negara Eropah, mereka tak ada pasport dah. Dan mereka menggunakan satu nilai mata wang Euro. Orang Europe nak bergerak di kalangan negara Eropah pakai satu nilai mata wang. Kita di Malaysia nak pergi Indonesia tukar. Nak pergi Mekah tukar. Memang kita sekarang, betul kata Syekh Jibril, dunia Islam hari ini dalam cengkaman mereka. Dapat penuh, tak dapat penuh je. Hanya Allah saja yang akan memberi pertolongan kepada kita. Sebab takut. Kalau macam itu, ustaz je lah perintah negara. Saya pun tak tahulah kalau saya perintah negara macam mana. Susah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan ingat, tak apa bagi saya merintah, saya tahu nak buat. Belum tentu. Cakap senang, duduk di tempat tu baru tahu percaturan dunia. Dahsyat. Tuan-tuan tengok, Allah SWT mengingatkan kita dalam surah Al-Ma'idah, wahai orang-orang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi Nasara sebagai teman setia kamu. Sebab orang Yahudi wa Nasara ni, mereka akan tolong-menolong satu sama lain bila berdepan dengan ancaman daripada orang Islam. Mereka tolong-menolong. Dan banyak para ulama tafsir, nanti kita akan tengok bagaimana Allah bagi amaran kepada kita, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya mereka termasuk golongan mereka. Yang ini, ayat ini dibahaskan oleh ulama tafsir. Apa makna kalau kita join? Apa maknanya kita jadi golongan mereka? Perenggan yang berikutnya. Dalam tafsir At-Tabari menjelaskan bahawa menurut riwayat As-Sa'di, ketika terjadi perang Uhud dan suasana semakin mencengkam, ada sebahagian orang Islam yang merasa takut tertawan oleh orang-orang kafir. Mereka pun bermaksud mencari perlindungan kepada orang Yahudi di negeri Dahlak dan orang-orang Nasrani di Syam, dan bersedia mengikuti cara hidup mereka. Maka turunlah ayat surah Al-Ma'idah yang melarang mereka melakukan perbuatan itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni kita ambil sikit masa Isyak pun dah masuk. Kita bagi laluan pada azan Isyak sebelum kita simpulkan sikit pada perenggan yang baru kita bacakan tadi. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. الصلاة القائمة محمد والصلاة الفضيلة وضع الصمت خادم محمود الله سوى أنت على كل تخلف من بعدك. Muslimin muslimat rahmatullah sekalian, maka kita simpulkan sikit sebelum kita tamat kuliah kita malam ni. Ayat yang kita bacakan tadi daripada suratul Maidah ayat 51 menjelaskan dalam tafsir At-Tabari berlaku perang Uhud. Rupanya dalam keadaan runcing itu ada sebagian orang Islam takut kena tawan orang kafir. Jangan tuan-tuan hina. Apa ni? Kita tak berada dalam suasana mereka. Sebab di kalangan ni bukan orang biasa-biasa. Ni sahabat belaka ni. Usrah dengan Nabi, solat dengan Nabi, kuliah dengan Nabi. Pun ditimpa dengan sejenis penyakit. Ketika itu takut tertawan. Jadi punya takut, mereka cari perlindungan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani di Syam. Yahudi di negeri Dahlak, orang Nasrani di Syam. Bersedia ikut semua, termasuk cara hidup. Masa tu Allah jaga orang Islam. Para sahabat ini turun ayat khas untuk kamu. Jadi tara para sahabat pun boleh diuji sebegini tuan-tuan. Kita yang kuliah pun sebulan sekali baru nak baca ayat ni. Solat pun Allahu Akbar, dah buka PKP pun tak mari lagi. Duk sonok lagi. Anak-anak muda kita bila tamat PKP, wow, satu kebebasan yang mereka lama tinggal diulangnya lagi. Apakah kita bersedia mengukuhkan agama dalam jiwa kita kalau begini? Tara para sahabat pun diuji, tapi mereka diselamatkan oleh Allah on the spot, turun ayat. Kita maka mudah-mudahan marilah sama-sama kita menghayati daripada awal hingga ke akhir apa yang dibentangkan oleh Syekh Muhammad Jibril At-Tibian, bahawa Allah mengingatkan kita tentang jangan kita ikut Yahudi dan Nasara, dan banyak penjelasan yang disentuh ini adalah tentang perkara-perkara besar kepimpinan. Namun selamatnya kita apa tuan-tuan? Selamatnya kita malam ni apa? Kita tak menjadi pemimpin yang besar-besar. Sebab itu jangan terlintahlah nak pegang-pegang benda-benda besar-besar ni. Apa yang ada pada kita malam ni alhamdulillah. Namun begitu kita tetap menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Maka urus rumah tangga kita elok-elok. Malam ni kita baca, wah pemimpin. Kita dalam rumah kalau tak ikut juga apa ditunjuk oleh Allah dan Rasul, lebih kurang jugalah kita ni sama aja. Jadi dalam rumah kita buat yang semampu baik apa yang Islam perintahkan. Seperti anak-anak, isteri, keluarga kita semua patuh dengan perintah dirikan solat di awal waktu sebagai contoh. Solat berjemaah, yang perempuannya tutup aurat. Buat yang biasa, yang senang. Jauhi sifat-sifat yang buruk. Kita adaptasi dalam rumah kita. Terangkan kepada mereka. Malam ni kita ada kuliah sikit kan, balik cerita
jaga keluarga masing-masing seperti Allah perintahkan kita dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, pelihara diri kamu, pelihara ahli keluarga kamu, jangan sampai kamu semua jadi bahan bakar api neraka. Wallahu a'lam. Kita tanda pada muka surat 667. Kita berhenti di situ. InsyaAllah kalau tuan-tuan perhatikan, tajuk ni pendek aja. Mungkin pada kuliah yang akan datang kita selesaikan tajuk ini, larangan Allah tentang jangan kita berkawan dengan Yahudi wa Nasara. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin wa 'aqibatun lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.